Assalamualaikum. Kertas model UPSR Sains kertas 2. Kertas model 1. Soalan 3. Okey, kalau kita tengok pada rancangan soalan ataupun gambar rajah yang diberikan dalam gambar ni, okey, ini adalah merupakan daripada tajuk suhu. Dan suhu ni kita belajar ketika tahun 5. Okey, kita baca soalan dia. Dalam suatu penyiasatan, belon P dan belon Q, belon P, belon Q dipasang pada mulut botol kaca dan diletakkan di dalam bikar pada keadaan yang berbeza. Kedua-dua belon itu sama jenis dan saiz. Sama jenis dan juga saiz. Maksudnya, saiz belon, jenis belon adalah sama. Dan bila perkara yang sama ini kita kenali sebagai pemboleh ubah dimalarkan. Rajah 3.1 menunjukkan keadaan belon-belon itu selepas beberapa minit. Botol yang ada belon P ni direndamkan ke dalam air sejuk, manakala botol Q yang terdapat padanya belon Q direndamkan ke dalam air panas. Dan selepas beberapa minit dapati bahawa belon Q dia mengembang. Kenapa dia mengembang? Ini adalah kerana udara yang terdapat dalam botol Q telah menerima haba. So, kesannya ialah udara tersebut mengembang, saiznya bertambah. So, bila udara tu saiznya mengembang dan bertambah, maka udara tersebut akan menolak permukaan belon, menyebabkan belon tersebut juga akan mengembang. Okey, kita tengok pada soalan yang pertama. Soalan pertama bertanyakan tentang pemerhatian. Pemerhatian kita akan gunakan 5 panca indera, iaitu mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk bau, lidah untuk rasa dan kulit untuk sentuhan. Untuk uji kaji ini kita hanya akan gunakan deria penglihatan kerana itu yang kita nampak, iaitu belon Q mengembang. So, tulis itu belon Q mengembang. Manakala belon P tidak. Ataupun awak tulis belon P mengecut ataupun tiada perubahan. Itu jawapan yang pertama. Soalan yang kedua, berikan satu sebab inference berdasarkan pemerhatian yang kamu nyatakan di 3A1. Kenapa belon Q mengembang? Kenapa belon P tu tidak mengembang? Ini yang menjawab apa yang saya terangkan tadilah. So, jawapan dia selalunya kita akan mulakan dengan ini kerana belon Q, udara di dalamnya mengembang dan saiznya bertambah apabila menerima haba dari air panas. Itu yang menjadi sebab kepada kenapa belon Q mengembang manakala belon P itu tidak mengembang. Yang ketiga, soalannya ialah apakah kesimpulan? Kesimpulan maksudnya kita buat rumusan daripada apa yang berlaku. Dekat sini kita gunakan saja konsep sains, fakta sains sebagai salah satu cara membuat kesimpulan, iaitu kat sini udara mengembang dan saiznya bertambah apabila menerima haba. Mudah saja. Maksudnya kat sini kesimpulan kita menggunakan fakta sains.
Okey, seterusnya soalan B. Dalam satu penyiasatan lain, belon dipasang pada mulut botol kaca dan diletakkan di dalam 3 bikar yang berisi air panas pada suhu yang berlainan. Okey, kali ni ketiga-tiga bikar itu mengandungi air yang panas tapi pada suhu yang berbeza. So kesannya pada belon ialah belon pada suhu yang paling rendah adalah kecil, manakala saiz belon pada suhu yang paling tinggi adalah yang paling besar. So kita tengok sini 35 kecil, 40 darjah Celsius sederhana, 45 darjah Celsius adalah besar. Soalannya, ramalkan saiz belon jika suhu ialah 50. So kalau kita susun 35, 40, 45, so 50 tu berada di bawah sini, 50 darjah Celsius. So kecil, sederhana, besar. Jadi apa yang lebih besar daripada besar? Jawapannya adalah lebih besar. Jadi ramalannya ialah saiz belon lebih besar. Saiz belon lebih besar. Akhir sekali soalan C. Rajah 3.2 menunjukkan Azlan sedang cuba membetulkan bola pingpongnya yang kemek kepada bentuk yang asal. Mungkin bola betul terpijak ke dan sebagainya menyebabkan dia menjadi kemek. Dan soalannya, cadangkan satu cara untuk mengembalikan bentuk asal bola pingpong itu. Sekarang ni di dalam bola pingpong ada udara. Jadi bagaimana kita nak kembalikan bentuk bola pingpong kepada bentuk yang asal ialah dengan merendamkan bola pingpong ke dalam air yang panas. Sebab bila bola pingpong ni menerima air yang panas, maka udara di dalam bola pingpong akan menerima haba, maka udara tersebut akan mengembang, saiznya bertambah, lalu udara tersebut akan menolak kawasan-kawasan yang kemek pada bola pingpong tersebut. Tapi kita jangan rendam terlalu lama sekiranya air itu sangat panas, sebab dia akan menyebabkan bola pingpong itu pecah apabila udara itu mengembang terlalu banyak. Lagi satu, bola pingpong tu juga perlulah dipastikan tidak bocor. Sebab kalau dia bocor, kalau awak rendam dalam air panas pun, bola pingpong itu tidak akan kembali ke bentuk asal ataupun bentuk sfera, kerana udara akan keluar melalui rekahan pada bola pingpong. So dengan itu cara untuk mengembalikan. Jadinya cara untuk yang boleh dicadangkan untuk mengembalikan bentuk asal bola pingpong ialah merendamkan bola pingpong ke dalam air yang panas dan dikeluarkan setelah bola pingpong kembali ke bentuk sfera. Terima kasih.